asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Shalli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli muhabbatihi wa aslih syu'unal ummati wa farijanna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi peluang kepada kita yang mana kita sama-sama dapat mengerjakan salat tarawih, sunat tarawih sebanyak 20 rakaat. Jadi pada malam ini kita membicarakan mengenai perkara yang sunat di bulan Ramadan ini. Yang pertama bersahur, yang kedua bersegera berbuka puasa, dan yang ketiga berbuka dengan buah tamar, dan yang keempat sembahyang tarawih. Jadi sembahyang tarawih sembahyang sunat yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman di bulan Ramadan dan waktunya selepas daripada sembahyang Isyak. Dan sembahyang tarawih adalah sembahyang sunat yang amat digalakkan. Sembahyang sunat yang digalakkan dan bilangan rakaatnya adalah 20 rakaat dan setiap 2 rakaat sekali salam. Dan waktu dia mesti lepas Isyak dan sebelum daripada witir. Dan dikatakan sembahyang tarawih ini kerana sembahyang itu berehat-rehat. Setiap kali 2 salam maka berehat-rehatlah ia. Maka riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, satu hari Nabi keluar pergi ke masjid dan Nabi tengok ada beberapa orang lelaki yang sembahyang. Maka Nabi pun ajak sahabat sembahyang. Maka sahabat pun sembahyang. Maka pada malam itu sahabat-sahabat tidak berapa ramai kerana ada sebahagiannya yang sudah balik. Fa asbahan nas fatahaddatsu, maka orang pun mula-mula bercakap. Maka berhimpunlah pada malam yang kedua lebih ramai daripada malam yang pertama. Kemudian orang pun mula bercakap-cakap, maka pada malam yang ketiga semakin ramailah orang. Bila orang bercakap-cakap, baru semalam Rasulullah keluar, lalulah malam ini, malam tu pun malam yang kedua orang pun ramai. Malam yang ketiga lagi ramai, dan malam yang keempat Nabi tidak keluar. Maka sahabat menunggu sampai ke pagi. Sahabat tunggu. Apabila saja sahabat tunggu sampai pagi, tidak keluar Rasulullah kecuali untuk keluar sembahyang subuh sahaja. Selesai daripada sembahyang subuh, maka sahabat pun bertanya. Sahabat bertanya pada Rasulullah, kenapa Rasulullah malam tadi tidak keluar sedangkan sahabat menunggu Nabi? Lalu Rasulullah mengatakan, kerana walakinni akan tetapi aku ini khasyitu anta furida alaikum, aku ini bimbang difardukan kepada kamu, fatajizu anha, nanti kamu akan lemah, tak mampu pula nak buat. Maka ternyata hukumnya adalah sunat sahaja, sembahyang sunat tarawih. Dan yang afdal, yang terpilih dalam mazhab kita Syafi'i adalah 20 rakaat. Summa inna sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi khilafatihi, maka kemudian sesungguhnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahannya jama'ah sahabah 'alal imami wahid, maka Sayyidina Umar telah mengumpul orang ramai dan melantik seorang sahabat menjadi imam. Jadi dihimpunkan sahabat-sahabat atas imam yang satu. Lamma ra'ahum yusalluna jama'at fil masjidi, maka tak kala Sayyidina Umar melihat mereka sembahyang jemaah-jemaah di dalam masjid. Wa an Abdurrahman ibnu Abdul Qari radhiyallahu anhu qala, katanya Abdurrahman ibnu Abdul Qari radhiyallahu anhu katanya, kharajtu ma Umar bin Khattab,
radhiyallahu anhu, aku keluar bersama dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Lailatan fi Ramadan, satu malam di bulan Ramadan. Sayyidina Umar ni meninjau-ninjau rakyat. Dia pun tengok-tengok apa yang rakyat buat. Maka satu malam di bulan Ramadan ke masjid, wa idzan nasu auza'ul mutafarriquna yusalli rajulun li nafsihi wa yusalli rajulu fa yusalli bi salati rahtu. Maka tiba-tiba aku tengok orang ramai auza'u, mereka itu terpecah, terbagi-bagi mutafarriqun, dalam keadaan berpisah-pisah, bercerai-cerai. Maknanya ada yang duduk ponu dia semayang, ada sini semayang, ada sana semayang. Orang semayang seorang, orang semayang dua orang, orang semayang ramai-ramai. Tapi dalam masjid tu auza'u mutafarriqun, maknanya terpecah-pecah. Maka tengok, ni mayang seorang, ni mayang dua tiga orang. Maka dikatakan bahawa yusalli rajulu li nafsihi, semayang seorang lelaki seorang diri. Wa yusalli rajulu, dan ada juga semayang fa yusalli bi salati rahtu, dan ada juga yang semayang dengan satu kumpulan. Rahtu ni satu jemaah. Ada pula yang ramai-ramai. Aqala Umar, maksudnya mau tengok macam mana tu, ni mayang seorang, ni mayang dinu, ni mayang semayang ni berpecah-pecah, bercerai-cerai ni. Maka kata Sayyidina Umar, inni ara law jama'tu haula an wahidin lakana amsal. Maka kata Sayyidina Umar, sesungguhnya aku duk fikir-fikir, kalaulah aku himpun belaka ramai-ramai, mayang seorang, mayang dua orang, mayang kumpulan ramai-ramai, aku himpun belaka ramai-ramai tadi, ala wahidin, menjadi satu, lakana amsal bermakna afdal. Inilah yang paling baik daripada pisau sana tu, maknanya inilah yang paling baik. Summa azama, maka dia pun berazam, kena buat ni. Fa jama'ahum ala Ubay bin Ka'ab, maka Sayyidina Umar kumpul orang ramai di atas Ubay, mana melantik Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab ini seorang ahli Quran. Maka lantilah Ubay bin Ka'ab jadi imam. Dah ramai-ramai sangat, ni semayang seorang, ni semayang dah berjemaah, ni dua tiga orang. Akhir sekali Sayyidina Umar kumpul belaka semayang di bawah seorang imam, namanya Ubay ibn Ka'ab. Summa kharajtu ma'ahu, kemudian aku keluar lagi bersamanya, kata sahabat Nabi ini, Abdul Rahman ini. Aku keluar, summa kharajtu ma'ahu, aku keluar lagi bersama dengannya Sayyidina Umar, lailatul ukhra, pada malam yang lain, wan nasu yusalluna bi salatin qari'uhum, maka aku tengok orang ramai-ramai pun sembahyang dengan sembahyang, manusia sembahyang mereka itu dengan sembahyang qari'uhum, yang ada imamnya, ada Ubay bin Ka'ab jadi imam. Aku pergi pun tengok, rupanya Sayyidina Umar dah kumpul semua orang. Maka tengok ada seorang jadi imam, semua sembahyang ramai-ramai. Jadi yang mayang sini, mayang ni lah, mayang tarawih lah, ni dihimpun sebenarnya. Jadi sembahyang tarawih ni katanya yang awal, sebenarnya dipanggil solatul lail, sembahyang malam. Kemudian bila ada rehat, maka jadilah sembahyang tarawih. Memang rehat sungguh lah maknanya. Maka semayang. Bila dalam keadaan macam itu, Sayyidina Umar pun tengok orang dah semayang jemaah rapat-rapat. Mereka semayang tu, kata Sayyidina Umar, ni'ma bid'atu hazihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Berdasarkan ini dipanggil bid'ah hasanah. Ada orang kata mana ada bid'ah hasanah? Mana tidak ada. Bid'ah hasanah ni bid'ah yang maknanya yang tidak bercanggah dengan syariat. Sama ada maknanya ditunjukkan oleh para sahabat, ataupun Nabi menyetujui tapi tak buat, tapi sahabat buat, Nabi setuju. Seperti Sayyidina Bilal ibn Rabah, dia tambah as-salatu khairum minan naum, padahal Nabi tak ajar pun gitu. Ketika mana dia satu orang sahabat kata dia bermimpi, adakah bermimpi datang seorang ajar kalimah, maka dia Nabi kata cik apa benda apa bermimpi tu. Allahu akbar, Allahu akbar.
kalimah azan. Maka Nabi pun setuju. Nabi suruh ajar kalimah ini pada Bilal. Setuju. Maka dia ajar. Maka Bilal pun lawan azan. Tiba-tiba Sayyidina Bilal tambah, as-salatu khairum minan naum. Dia tambah. Rasulullah tanya dia, kenapa kata tadi? As-salatu khairum minan naum. Rasulullah puji dia. Maknanya as-salatu khairum minan naum. Ingat, jangan bersalah. Jangan salah. An-naum khairum minas salah. Mana? Jadi terbalik pula. Jangan tersalah. Jadi tersalah munasabah. Apa ramai nak tidur ni? Oh, tadi an-naum khairum minas salah. Maka dikatakan bahawa inilah sebaik-baik bid'ah. Maka dihimpunkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Kerana mengikut Nabi juga. Mengikut Nabi sebenarnya. Jadi dalam di zaman Nabi SAW, berdasarkan ada hadis sallallahu bina samani rakaatin, kami sembahyang dengan Nabi 8 rakaat. Maka adalah orang Nabi sembahyang dengan sahabat bulan Ramadan 8 rakaat. Sembahyang 8 rakaat. Namun Nabi SAW menggerakkan isterinya, ahli keluarganya sembahyang. Lalu ada riwayat yang lain ditanya, panjang perbahasan ni tapi rekah cerita, ditanya, maka diberitahu berapa rakaat Nabi sembahyang bulan Ramadan ni, berapa rakaat? 20 rakaat. Tapi dia sembahyang dengan sahabat-sahabat 8. Lalulah zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu buat 8. Maka sahabat malam-malam bangun sembahyang. Lepas buat 8 balik tidur. Balik tidur tujuan apa? Nak bangun pula malam. Balik tidur maknanya untuk bangun malam. Untuk bangun malam. Maka dalam keadaan macam itu zaman Sayyidina Abu Bakar seperti zaman Nabi juga. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab malam-malam dia tengok masyarakat dia buat apa. Runsing Sayyidina Umar ni, runsing tengok Allah takut masyarakat dia tak ambil berat mengenai ibadat. Ni baru ia pemimpin. Tak ambil berat mengenai ibadat. Maka fikir-fikir Sayyidina Umar, nanti kan tak bangun malam kan. Maka Sayyidina Umar tengok di zaman dia tidak sebagaimana zaman Rasulullah, tidak sebagaimana zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Umar bimbang, takut maknanya apa yang berlaku tidak sebagaimana zaman Rasulullah. Maka dia bimbang, maka dia fikir rakyat dia. Akhirnya dia kumpul-kumpul buat 20 rakaat. Kenapa Sayyidina Umar memilih 20 rakaat? Kan Nabi buat 8. Bermakna Sayyidina Umar tahu apa yang Nabi, banyak mana rakaat yang Nabi sembahyang di bulan Ramadan. Maka bimbang, takut 8 tu saja. Maka Sayyidina Umar tahu dah Nabi buat berapa. Maka Sayyidina Umar pun kumpul biar buat, maknanya menjadi 20 rakaat. Lalu dikatakan wallati yanamu anha afdal minallati yakumun. Yang tidur daripadanya afdal daripada yang bangun. Pada maknanya yang tidur itu afdal. Kenapa dia kata yang tidur itu afdal? Bukan. Yang tidur itu adalah yang mana mereka itu tidur itu kerana nak bangun malam. Tidur itu nak bangun malam, bukan tidur nak bangun-bangun. Maknanya yuridu akhiral lail, mereka mau akhir malam. Wa kana nasu yaqumuna awwalahu, maka adalah manusia mereka berdiri awalnya. Jadi yang tidur tadi tujuannya dia bangun, dia tidur untuk bangun malam pula. Jadi dulu begitu. Buat 8 bangun malam, buat 8 bangun malam. Maka dia fikir-fikir takut buat 8 tak bangun malam. Kan tak buat 20 buat. Maka Sayyidina Umar fikir-fikir, buat lalu takut tak bangun, buat lalu. Supaya rakyat dia boleh buat 20 rakaat. Itulah pemimpin. Lalu dia fikir maknanya. Wa kanu yusalluna 20 rakaatan. Dan adalah mereka itu sembahyang 20 rakaat. Kama huwa maksurun an aksari ahli almi, sebagaimana yang maksur, yang maknanya didatangi dari banyak ahli-ahli ilmu yang mengeluarkan, menyatakan
banyak menyatakan bahawa 20 rakaat. Wa akhraja al-Baihaqi bi sanadin sahih, dan telah dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih daripada Sa'ib anis Sa'ib ibnu Yazid as-Sahabi, daripada Sa'ib ibnu Yazid as-Sahabi qala kanu yakumuna ala ahdi Umar ibn al-Khattab fi syahr Ramadan bi 20 rakatan. Maka yang Sayyidina Umar kumpul ramai-ramai itu berapa rakaat? Adalah dengan 20 rakaat. 20 rakaat katanya, kami berdiri di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab itu di bulan Ramadan 20 rakaat sembahyang. Wa kanu adalah mereka yakumuna, kadang-kadang mereka itu bil mi'ina, bil mi'in. Mi'in ni jama' mi'ah, dengan beratus-ratus. Maknanya jangan balah ada 8 tengah. Orang dulu beratus-ratus tak balah pun. Tak balah pun. Ada setengah mereka tu bil mi'in, maknanya dengan beratus-ratus rakaat. Habis semayang, dah semayang tarawih lagi, semayang taubat lagi, semayang tasbih lagi. Habis semayang tahajud itu pula tidak ada batas rakaat. Akhirnya mereka semayang beratus-ratus rakaat. Tak balas sikit pun. Kita buat 8 je balas go. Maknanya balas 8 dengan 20. Jadi sampai beratus-ratus. Akibat mereka semayang banyak tadi, wa kanu yatawakkauna ala asiyihim fi ahdi Utsman min syiddatil qiyam. Adalah mereka itu maknanya berpegang dengan tongkat-tongkat mereka, bersandar dengan tongkat-tongkat mereka pada zaman Sayyidina Utsman kerana bersangatan berdiri. Kadang-kadang mereka mayang banyak-banyak sampai dah orok ke diri. Dah orok ke diri. Kita mayang banyak-banyak sampai mengatuk ke diri. Orang dulu dah orok ke diri, kita mengatuk ke diri dah mayang banyak-banyak. Maknanya. Qala Imam Nawawi, kata Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi. Wa ala hadis Sa'ib ibnu Yazid, berdasarkan kepada hadis Sa'ib ibnu Yazid, i'timadu fi adadi rakaat, berpegang pada bilangan rakaat li qiyami Ramadan, bagi mendirikan Ramadan, kerana sesungguhnya hadis sahih itu adalah hadis sahih. Berdasarkan hadis ini maka dipegang rakaat itu sebanyak 20 rakaat. 20 rakaat. Wa yarwi zalika an Umar wa Ali radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan yang demikian itu daripada Sayyidina Umar, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, wa huwa qaulu Sauri, dan juga maknanya perkataan Imam Sauri, Ibnu Mubarak Asy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa ashabi ra'yi, dan juga ahli-ahli ilmu. Qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i. Ini kata Imam Syafi'i sendiri. Kita yang bermazhab Syafi'i, kita kena ikutlah Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Wa hakadza adraktu bi baladina, demikianlah aku mendapati di negeri kami, bi Makkah, di Mekah, yusalluna 20 rakaatan, sembahyang 20 rakaat. Mereka sembahyang 20 rakaat. 20 rakaat ini walihadza ittafaqat al-madzahibul arba'ah, dan 20 rakaat ini sebenarnya telah bersepakat mazhab-mazhab yang 4 ala anna adada tarawih, sesungguhnya ada bilangan tarawih itu wahia al-muradu bi qiyami Ramadan, yaitu yang dimaksudkan dengan mendirikan Ramadan itu 20 rakaatan bi 10 taslimat, dengan 10 salam. Maknanya apa? Maksud dengan mendirikan Ramadan itu 20 rakaat dengan 10 salam. Semua witri, kemudian witir. Maknanya dua dengan bi asyri taslim, dengan 10 salam, semua witri dan dengan witir. Jadi 20 rakaat baru ya. Baru man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min zambi. Orang yang berdiri bulan Ramadan ini maka diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Moga-moga semua diampunkan dosa oleh Allah. Wa qala al-Hafiz As-Suyuti naqlan an Taj As-Subki, dan kata Hafiz Suyuti tadi diambil daripada Taj As-Subki,
Al-Imam Subki, innal amra fi hadza yashalu al-khilafu bihi. Dia kata perkara ini sebenarnya perkara ini memudahkan apabila berlaku perselisihan padanya. Fa inna zalika minan nawafil. Katanya Imam Subki, ini adalah perkara sunat saja. Man syaa aqal wa man syaa al-aqsa. Kalau mu nak sikit ambil 8, kalau mu nak banyak ambil 20. Itu perkara sunat. Takkanlah perkara sunat nak balah ke? Maknanya perkara sunat nak balah ke? Jadi sebenarnya tidak perlu timbul isu 8-20, 8-20. Maknanya kerana itu perkara sunat saja. Fa inna zalika minan nawafil. Itu sunat saja. Wala alahum ikhtaru at-tatwilu qiyam. Tapi moga-moga pilihlah yang panjang berdiri. Ala adadi rakaat, atau bilangan rakaat tadi, wa ja'aluha, dan jadikanlah 20 rakaat. Itulah yang sebaiknya. Qad istaqarra amal ala hadza, dan tetaplah amal atas perkara ini kalau boleh tetapkan dengan 20. Jadi alhamdulillah semenjak madrasah ini diwujudkan biasanya memang 20, kecuali mari habis sekali-sekala kita rekahkan jadi 8 untuk nak dengar tazkirah daripada Habib. Pernah juga bila Habib datang kita buat 8. Syekh Yusuf Al-Hasani datang kita buat 8. Dengar beliau tazkirah buat 8 sahaja. Lepas pada tu buat 20. Ngatuk ke doa pun 20. Begitu maknanya. Ada COVID ke tak ada COVID 20. Maknanya mana-mana pun. Ada moreh tak ada moreh pun 20. Ada makanan tak ada makanan pun 20 juga. Macam mana, walau macam mana pun. Ada tsunami pun 20. Maknanya. Okey, baik. Sikit lagi ya. Tahan sikit ngatuk tu sikit lagi. Wa iksaru min tilawatil Quran, dan seterusnya disunatkan membanyakkan membaca Al-Quran. Wa zikri, dan berzikir. Wa min fi'li khairat, dan perbuatan-perbuatan yang baik-baik seperti khidmat dan seumpamanya. Wa kasratil jud, dan banyakkanlah sifat pemurah, banyak infak kepada fakir miskin dan seumpamanya. Wa tanaful minas salah, dan sembahyang sunat, banyak-banyak sembahyang sunat. Wal i'tikaf di masjid, dan duduk di i'tikaf di masjid. La siyama, lebih-lebih lagi fil ashri awakhir, pada 10 yang akhir. Wa minal qurbat, ataupun ikut adalah amal-amalan yang lain yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini antara sunat-sunat di bulan Ramadan. Sikit lagi, satu lagi tajuk. Ngatuk dah ni ustaz, tak apa, sikit lagi. Sikit lagi kita beri makanan lagi. Wa mimma yakrahu lisa'ud, maka daripada perkara yang makruh bagi orang yang berpuasa. Al-hijamah. Mana hijamah? Hijamah itu berbekam. Berbekam itu makruh. Wal mubalaghah fil mudmadah wal istinsyaq, dan berlebih-lebih dalam berkomo-komo. Dah masuk air dalam hidung, istinsyaq. Wal mudru, maknanya apa? Buat mengunyah gitulah. Mengunyah. Main lidah itu. Linahwil luban, seperti luban. Luban tahu tak? Sini tak ada luban, di Yaman ada. Dia panggil luban zakiyun. Zakiyun ni luban cerdik maknanya. Dia macam ke batu tu, dia macam batu tu, lepas tu dia lembek-lembek macam cuigam. Macam tu, tapi bukan coklat. Maknanya luban. Maka itu maknanya makruh. Wa yuftir, dan yufti itu maknanya wasalaja, dan batal jika sampai kepada jauh. Jauh ini rongga minarikh, daripada air liur, makhlutu syai', yang bercampur dengan sesuatu. Ingat nanti pelajar-pelajar yang pergi ke Yaman nanti cari luban zakiyun dia panggil. Dia panggil luban cerdik. Luban ni nak kata apa? Sadar dia di Malaysia ni. Lepas tu rendam luban tu, ambil air rendam dalam. Apa ada tu pakai sok minum. Minum air dia tadi. InsyaAllah cerdik. Katanya ini diamal oleh Imam Syafi'i. Dah ada di Yaman. Di Malaysia tidak ada. Nanti dia mau balik buat bisnes. Sebab tak ada kat Malaysia. Okey, baik. Dan di antara perkara makruh, perkara makruh,
Kublah, masya-Allah. Apa dia? Mengucup. Kucup apa? Kucup daun bukan. Liman lam yaksha inzal. Seperti mengucup isteri. Bagi siapa yang tidak ditakuti inzal. Dia kucup isterinya, tapi maknanya tidak membawa kepada inzal, keluar air mani. Maka maknanya dia tak takut gitu. Tapi makruh kucupnya. Ada isteri lah. Wa in khasyahu, kalaulah dia takut jatuh inzal, maka haram. Haramat kublah, maka haram kucupnya. Kama sebagaimana yakrahu tazawwaqul ta'am, sebagaimana makruh merasa makanan. Illam yasilu ila jauh minhu syai'un, kalaulah dia ni tak sampai kepada jauh, maknanya. Wa illa, kalau sampai fayufti, maka batal. Kemudian juga ini kena faham juga, dan juga wasyamma ma lahu rih, dan mencium sesuatu yang ada bau kauraihan, seperti kumpulan raihan. Bukan kumpulan raihan tu nasyid. Raihan ni wangian, wangian. Wal atau dan minyak atar. Minyak atar makruh. Nanti hari Jumaat buat maulid atau minyak atar tak bagus. Maknanya minyak makruh hukum dia. Boleh? Wa apa dia? Wallahu alam. Nampak wow tadi ya. Punya wallahu alam. Bau segar belaka. Tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.